Allah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya ataupun melekapi dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ialah daripada 50 akidah. Maka di situ akan keluar juga tubik daripada sifat istighna. Apabila Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan istighna, maka lazim bagi Allah 23 akidah ataupun 23 sifat. Yakni wajib kita berpegang ialah sebelah sifat wujud idai baka, dan wajib kita tolak ialah sebelah daripada sifat yakni pada adam hudus fana, atau wajib kita kena tolak daripada akidah juga tapi kena tolak. Dan satu daripada masalah haruf dan iftikar, ini setengah daripada sifat Allah nama iftikar. Apa makna iftikar? Makna Tuhan perlu dan berhajat pada makhluk. Bukan, tengok artinya, arti bagi iftikar, maksud dengan iftikar ni berkanak segala yang baru. Berkanak yakni berhajat dan perlu segala yang baru tu daripada makhluk dan mungkin semua ni lah. Berkanak segala yang baru daripada makhluk semua ni. Dah berkanak dan berhajat kepadanya, kepada Allah. Jadi semua benda-benda makhluk ni ia berhajat dan bertupu dan berkanak kepada Allah. Tu makna iftikar, bukan kata Tuhan tu berhajat pada makhluk dah, berhajat kepada benda-benda makhluk dah, tapi nak kata makhluk semua ni daripada mungkin semua ni berhajatnya dan perlunya kepadanya, pada Allah. Itu melazimkan apabila Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan iftikar, maka lazim itu ataupun itu melazimkan, yakni melazimkan bagi Allah, yang pasti bagi Allah, yang terikut bagi Allah ke haya, oleh sifat haya. Maka termasuk di dalam sifat iftikar ialah haya. Mana tu apabila semua makhluk ni perlunya kepada Allah, semua daripada benda kejadian ni berhajatnya kepada Allah, maka di Allah itu lazim kena bersifat dengan haya. Maka haya ini termasuk di dalam sifat iftikar. Waidah. Dan kudrat, duanya melazimi kudrat. Bagi Allah tu pasti kena kudrat. Jadi apabila semua benda makhluk berhajat pada Allah, makna tak bagi Allah tu kena ada kudrat. Baru benda tu boleh berhajat. Kena Tuhan tu kuasa dulu. Kalau Tuhan tak kuasa, benda makhluk, benda mungkin tak boleh berhajat dan perlu pada Allah. Syarat bagi benda lain nak berhajat pada Allah, syarat Allah kena bersifat dengan kudrat. Maka kudrat itu termasuk dalam sifat iftikar. Waidah. Dan iradat ni pun termasuk di dalam sifat iftikar, yakni syarat bagi Tuhan benda semua daripada makhluk nak berhajat berkanak pada Allah, syarat bagi Allah bersifat dengan iradah ni pun setengah daripada sifat iftikar. Dan ilmu yang keempat, ilmu ni pun setengah daripada sifat yang berhajat benda lain pada Allah. Pasti kena Tuhan tahu, Tuhan orang nak berhajat dia, nak perlu dia, berkanak pada dia, bagi Allah tu kena ada ilmu. Dan kaunuhu hayyan, Tuhan kena bersifat dengan kaunuhu hayyan. Dan kaunuhu apa lagi? Kita tahu hayat, qudrat, iradah, ilmu. Kaunuhu hayyan 5. Dan kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan 7. Dan kaunuhu aliman. Apa semua tu? Tengok. Hayat, qudrat, iradah, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Maka sifat-sifat iftikar, apabila Allah Ta'ala tu dikatakan tepat tupu dan tepat tupai bagi semua makhluk, tepat tupu dan tupai bagi segala benda mungkin, maka bagi Allah pasti kena bersifat dengan 8 ini. Pasti Allah Ta'ala kena bersifat dengan daulapan ini. Mana setengah daripada sifat iftikar ialah hayat, setengah daripada iftikar ialah kudrat, iradah, ilmu. Dan kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Ini dikata setengah daripada sifat iftikar. Kata kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, atah kau subut sifat maknawiyah. Tu hal keadaku berkata tu masuk di dalam sifat iftikar ni. Kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman ni hal keadaku. Jadi atas tu orang panggil gantung dengan suatu masuk, seolah takdir luar tu pun. Tak apa panah. Bermula dimakan itu, dimakan kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman akhir ni. Hal keadaku berlakulah oleh aku dan membina aku atas kau, yakni atas perkataan subuk sifat maknawiyah.
di atas perkataan yang menyabit kata ada sifat maknawiyah bagi Allah dibilangkan satu persatu ataupun sabit bagi Allah ahwal bi berapa potongi dah. Dan akan wahdaniyah manakala wujud segala sifat ini dah. Dan akan wahdaniyah dan akan wahdaniyah kata setengah nak ada sifat wahdaniyah yakni ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Manakala wujud segala sifat ini, manakala wujud bagi Allah, apabila Allah bersifat dengan iftikar, maka lazim tikai turu ataupun terikut bagi Allah, semua benda makhluk berhajat pada Allah, maka pasti Allah kena bersifat dengan apa? Dengan haya, lagi pula dengan kudrat, dengan iradah. Maka bagi Allah apabila wujud bersifat dengan sifat ini, mustahilah segala lawannya. Nah, lawan bagi yang tersebut daripada daulapan sifat. Maka mustahil lah. Maka apabila Allah Ta'ala tu al-haya, makna kata lawan bagi dia tu apa? Yani al-mautu. Maka maut, mati bagi Allah, itu perkara yang mustahil. Sebab apabila Tuhan tu iftikar, maka semua makhluk berhajat pada Allah, maka di Allah pasti kena ada hayat. Maka lawan bagi hayat ialah al-maut. Maka al-maut tu dikatakan mustahil. Tuhan ni pak perlu tempat orang berhajat. Lepas Tuhan pergi mati. Sah ke tak katanya? Supaya demo ni. Demo ni, demo akak tupu dia belakang kapung. Kita misal makhluk lu. Demo ni tempat tupu orang. Misalnya tuan ayuk botol ataupun tok menit. Orang pakat tupai. Lah kapung ni tempat dah. Pakat tupai naungi dia. Orang panggil tepaga, pakat tupai kedai dia. Maka orang kita nak tupai yang dia kena hidup. Adakah orang ni mati saat ni tu duduk sebing situ, adakah orang boleh tupai? Jawab kata tak boleh. Siapa yang nak tupai orang mati? Dia nak buat diri sendiri pun tak boleh. Supaya tu, apabila Allah Ta'ala dia bersifat dengan kata dia tu iftikar, semua makhluk ni berhajat pada dia, maka pasti dia kena bersifat dengan hayat. Pasti kena bersifat dengan hidup. Maka lawan bagi hidup kan? Al-maut jadi mati. Maka apabila Tuhan mati itu mustahil. Sebab benda makhluk ni tupai dia. Maka kalau dia pergi mati, maka tak sah lah pada maknanya. Tak sah. Mustahil segala lawannya, lawan bagi sifat yang lapai itu. Maka jumlah barang yang melazimkan dia akan Allah oleh iftikar. Apa oleh bersifat dengan iftikar? Yakni makna benda lain perlu pada Allah, yakni berhajat pada Allah saat itu. Nah, oleh iftikar, daulapan belah akidah, yakni ada lapai akidah. Makna kata kita kena berpegang kata lapai akidah ni sabit bagi Allah. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan apa? Iftikar, maka semua makhluk ni tupu dan tupai kepada Allah. Bermakna kata di Allah kena ada lapai sifat ni. Maka mustahil lapai jadi ni belah. Apa? Lawan bagi hayat ialah apa? Ialah dikatakan al-maut. Lawan bagi kudrat dikata al-ajzu. Lawan bagi masalah apa? Bagi al-iradah masahwu, al-ghaflatu. Okay? Maka ketika ni pasti kita kena berpegang dan kita iktikar apabila Allah Subhanahu wa taala iftikar, maka lazim bagi Allah lapai sifat ini. Maka mustahil baginya seperti mati. Boleh hadir tak? Orang mati dia nak tupai. Tak ada siapa yang nak tupai dia sebut kata mati. Dah, apabila orang tak ada kuasa, tak ada gagah, dia nak tupai je. Orang nak tupai ni orang ada gagah, ada kuasa, ada kemampuan, baru orang nak tupai supaya kampung Nak tupai apa dia duit pun tak ada, umur pun buruk, kereta pun tak tupai apa dia. Nak tupai dia tu kena hidup. Lepas tu nak tupai dia kena gagah, dia ada kuasa. Baru orang boleh nak tupai dia, iftikar pada dia. Allah Ta'ala pun macam tu. Orang nak tupai, pasti Allah Ta'ala kena hidup. Pasti Allah Ta'ala kena ada kekuasaan. Allah Ta'ala kena ada sengelai dan kanak. Gitu dia. Maka jumlah, yakni perhimpunan barang yang melazimkan dia kan Allah oleh iftikar itu, oleh bersifat dengan iftikar. Lazim ke apa? Daulapan 18. Ada 18 akidah, yakni capu lapainya yang wajib dan lapainya bagi yang apa? Yang mustahil. Dah. Daun 18. Nah, daun 18. Mana? Ni berapa Ni tu berapa? Lapai-lapai tu berapa? Ni 12. Lepas tu 18 tu baik. 16. Lepas tu dia tahu 18 akidah. Mana 18? Tu baik 18 di mana? Dah tengok. Kudrat, iradah dan hayat. Kudrat, iradah, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu animan. Betul?
Dapat. Ya kena sa lagi. Nah, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Lepas tu kena bosa lagi. Kalau 9 baru 18. Tak apalah. Dah kita tahu nah. Hayat, qudrat, iradah, ilmu. Kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Lepas tu kaunuhu sami'an. Habis lagi 19. Kalau 19 tu 19. 9 lawan 9 jadi 18. Gitu. Dan 18 akidah, kiranya 18 akidah ni apa dia? Kira pilih kau ana. Bila hayat, qudrat, iradah, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Lapan. Hak masalah yang bersifat dengan iftikar, lapan. Adapun sifat dengan masalah sifat dengan istighnaq tu, berapa? 11. Belah-belah jadi 22. Masa arus jadi 23. Hak ni bila qudrat, iradah, ilmu, hayat. Hayat hayat bila kata ilmu, qudrat, iradah, ilmu, hayat, qudrat, iradah, ilmu, lepas tu sami' basar. Sami' basar kalam. Jadi apa tengok? Hayat, qudrat, iradah, ilmu, kayak gini. Sama' basar, kalam. 7 situ. 7. Lepas tu kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. 7 jadi berapa belah? 13. Dia kata 7. 7 jadi 13. Lepas tu dia bila 18 tu bila kan? Dia bila gini kali. Bila hak wajib tu kita atas 9. Lepas tu hak mustahil tu 9. Tengok habis kat tu. Dan kalimah yang kedua. Bila tengoklah. Boleh jadinya. Dia bilanya hak wajib tu 9. Dan pula hak harus tu 9. Hak mustahil tu 9. Maka 9 capurnya jadi 18. Dan kalimah yang kedua. Kalimah yang kedua daripada kalimat syahadah. Kalimah yang kedua daripada kalimah syahadah. Iaitu kalimah yang kedua. Muhammadur Rasulullah itu. Memberi faedah akan ikrar. Beri faedah akan ikrar. Yakni akan mengaku. Bagi jarak. Kalimah yang kedua daripada kalimah syahadah iaitu Muhammadur Rasulullah itu memberi faedah dan memberi pengertian apa dia? Akan ikrar. Apa ikrar? Yakni mengaku. Mengaku dan pula ikrar tu dengan lidah. Ikrar dengan lidah. Dan tasdik dengan hati. Ikrar dengan risalah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengaku dengan lidah kata Nabi ni satu utusan Allah. Dan kita membenarkan dengan hati kata Nabi satu orang yang Allah Ta'ala utuh. Dan lazim daripada risalah. Ataupun Muhammadur Rasulullah ni. Dan lazim daripada Muhammadur Rasulullah. Ataupun risalah Nabi Muhammad ni. Risalah Sayyidina Muhammad ni. Membenarkan dia. Itu sebut atas Muhammadur Rasulullah. Ni kita ikrar dengan lidah, kita mengaku dengan hati kata risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, utusan ini daripada Allah dan lazim daripada Muhammadur Rasulullah ni membenarkan dia akan Nabi ni ataupun akan dia akan Muhammad ni pada tiap-tiap barang. Pada tiap-tiap barang. Barang mana? Barang yang mendatang ia Muhammad. Bagi Muhammad wak datang. Kita kena benar semua. Bagi yang wak datang ia Muhammad dengan dia dengan yang. Jadi sebut kata Muhammadur Rasulullah, kama dia Muhammad ini satu utusan Allah. Kita kena pegang ikrar dengan lidah, yakin dengan hati, benar dengan hati. Kata Muhammad ni satu orang Allah Taala hantar mai kepada alam dunia. Dan lazim daripada Muhammad ni membenarkan dia. Makna membenarkan akan dia kata Muhammad ni kata jadi Rasulullah ni benar sungguh weh. Bukan hak bahang, bukan cerita dongai-dongai. Benda hak benar sungguh. Lepas tu, bagi hak Muhammad wak datang semua daripada hukum syarak kita. Dan tiap-tiap, membenar pada tiap-tiap, apa barang yang membawa datang. Barang yang mendatang, apa barang? Yakni daripada hukum-hukum syarak. Daripada hukum syarak semua, bak semaya, bak puasa benar. Daripada mencerita bagai-bagai daripada hari kiamat, daripada padang mahsyar, daripada kubur. Semua tu benar. Itu mana kata barang yang mendatang ia Muhammad dengan barang, maka itu dikata benar. Dan masuk di bawahnya
Di bawah kata apa? Dengan masuk di bawah Muhammadur Rasulullah pula. Seperti masuk di bawah Muhammadur Rasulullah saat ni. Fatonah Siddiq, Fatonah Amanah tu. Mustahil atas mereka itu di atas Rasul-Rasul dusta dan khianat dan bodoh dan kitman. Baca molek. Apabila sebut kata Muhammadur Rasulullah, maka termasuk di bawah tu apa? Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Maka termasuk di bawah Muhammad, di bawah Muhammadur Rasulullah juga ialah apa? Ialah perkara mustahil. Apa perkara mustahil? Daripada bahangnya Rasul-Rasul, ataupun daripada dustanya Rasul-Rasul, ataupun khianat Rasul-Rasul dan bodoh Rasul-Rasul dan kitman. Baca kitman, mensembunyi akan perkara yang Allah Taala suruh sampai. Tu dia. Tengok lagi. Dan masuk di bawahnya, di bawah Muhammadur Rasulullah pula, seperti termasuk di bawah Muhammadur Rasulullah oleh perkara mustahil gitu. Dan masuk di bawahnya, yakni dan melekapi di bawahnya di bawah Muhammadur Rasulullah pula apa pula? Seperti melekapi dan masuk oleh apa? Perkara mustahil, daripada dusta, daripada khianat, daripada bodoh, daripada kitman. Ini apa? Haruh segala sifat manusia yang tiada membawa kepada kekurangan. Tak bawa pada kekurangan. Kekurangan pada apa dia? Pada hak mereka itu. Mereka itu Rasul. Karena bahasa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatang ia ya Nabi Muhammad mak cai kewe dengan wajib membenar di makitu sekaliannya. Maka ini 9 akidah. Sikit tu. Tengok. Hari ni kita masuk caranya masalah apa? Iftikar. Mula-mula daripada istighna. Istighna. Lepas tu iftikar. Tengok molek. Mula-mula kita caranya bagi Allah dah. Kulasanya bagi Allah Ta'ala tu apa dia? Bagi Allah dah. Sabit bagi Allah. Ada istighna. Dengan istighna. Sabit bagi Allah bersifat dengan istighna. Dah. Iaitu melazim. Bagi Allah itu 20. Tanah mula, baca mula. Kita temu ayat mula 23 akidah. Ataupun dikatakan sifat istinad tu 23 termasuk dalam sifat istinad. Dah. Maka sebelah sebelah sifat daripada wajibat. Perkara wajib. Bermudah-mudah. 1. Wujud. 2. Baqa'. Ngapa mula? Mukhalafah. 5. Qiyamuhu. Tulis mudah-mudah. Ngakir. Ila akhirih ngakir. Pergi ngapa dia. Kita tulis dah. Dan pula sebelah. Daripada mustahilat. Dah sebelah tu kita tahu 12. Bila 12 tu dah. Makna kata sebelah kita tahu 1. Tak apa 1. Al-adamu. Yang kedua, al-hudusu. Yang 3, al-fana'u. Yang keempat, dikata al-mumasalatu. Yang kelima, dikatakan al-muhtaju. Tulis dah. Ila mahallin. Boleh belakang tu. Hingga akhir. Dan pula satu akidah. Satu akidah ialah jawazun lillahi ta'ala fi'lul mumkinat au tarquha. Dah. Ini daripada sifat istighna.
Sabit bagi Allah pula. Nah. Bersifat. Dah bersifat dengan iftikar. Iaitu. Berhajat. Nah, berkandak. Nah. Semua makhluk kepadanya Ta'ala. Nah, seperti firman Allah Ta'ala. Nah. Wa antumul fuqara. Wa antumul fuqara. Nah. Kamu semua tu berhajat kepada Allah. Bukan Allah berhajat pada kamu. Yakni kamu semua daripada benda makhluk tadi tu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kamu semua ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Maka lazim bagi Allah ngapa molek? Bersifat nah. Dah 18. Nah. 9 sifat daripada nah wajibat. Cuba hata dah 1 ayat, 2 qudrat, 3 iradat, 4 ilmu. Ada 4 ilmu. Sini bila lagu tu, bila lagu tu. Ilmu dah. Lepas tu. Kaunuhu. Hayyan. Kaunuhu. Qadiran. Kaunuhu. Muridan. Kaunuhu nah. Kata lagi lah. 9 cukup 9 tak apa. Kaunuhu nah. Mutakalliman. Sebab sami'an basiran tu masuk lepas istighnaq. Mutakalliman ni. Dah. 9 sifat. Yalah 9 ni dah. Daripada mustahilat. 1 al-mautu. 2 al-ajzu. Yang 3 al-sahwu. Wal ghaflatu. 4 nah al jahlu. Yang 5 kaunuhu mayyitan kita tahu. Keadaan Tuhan itu mati. Kaunuhu ajizan. Kaunuhu nah mukrahan. Kaunuhu jahilan. Kaunuhu tak ada bercakap. Summan akhrasa. Nah. Ni sabit bagi Allah tengok. Dan pula sabit bagi Rasul. Dan sabit nah bagi kelimah yang kedua. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah nah. Maka sabit Muhammadur Rasulullah ini ialah ikrar dengan hati nah lagi pula harapan kita ikrar dengan lidah dan membenar dengan hati. Maka di Muhammadur Rasulullah ni maka apa? Maka lazim nah bagi rasul-rasul bersifat nah dengan 9 sifat. Kita tengok lagi kitab ni turut ni betul-betul tengok lagi kitab jelah. Ada yang wajib tengok lagi kitab tu. Mai royak ni turut betul-betul ni sangatlah kita tulis mudah baca ya. Pertamanya sidik nah.
Ni orang tulis lain ni betul apa sodak dah orang ni. Tak mau tengok kitab langsung nak baca betul-betul. Kita tengok lagi kitab je lah. Al-Amanah At-Tabligh. Yang ada betul sodak angkat jatuh parit. Pandai-pandai mikir diri tak lah. Perak weh? Lima dah. Al-Khiyanah. Ishbah. Nah, Al-Kazibu. Dah. Lagi pula As-Safih. As-Safih. Tulis dah. Kadang-kadang pasal tengok kat seorang berpandai sikit pasal tengok lu cemuh buat ni. Buat ni kita cemuh kali. Buat pandai mula angin lu pasal cemuh ngapa-apa ni. Kalau boleh pergi kak. Tak kalah dah. Bagi tulis lagi. Tak kalah. Daripada masalahnya apa? Tengok. Ni khulasa. Lepas tu kita ngapa setiap hari Sabtu ni nak dengar. Dengar sini. Jadi khulasa kesimpulan bagi sabit bagi Allah Ta'ala. Sabit bagi Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabit dan tetap dan teguh bagi Allah. Bersifat dengan istighna. Yakni sifat terkaya. Dalilnya innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dalil ni kita usah mudah. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dalil Tuhan tu kaya daripada serba-serbi. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Tuhan tu terkaya daripada alam ini, daripada serba-serbi, daripada semua perkara. Kemudian Allah Taala bersifat dengan innallaha ghaniyun 'anil alamin, iaitu melazimi bagi Allah 23 akidah ataupun dikatakan sifat istighna 23. Wajib kita berimej, wajib kita sipu, wajib kita tamak di dalam hati kita sebelah. Dan wajib kita tolak daripada hati kita sebelah. Dan satu lagi wajib kita kena pergi harus bagi Allah. Tengok. Setengah daripada sifat 23 ni, 23 akidah. Ini orang panggil sifat istighna. Maksudnya kalau kita kecek dalam akidah, orang panggil sifat-sifat istighna, maka semua ini melazimi bagi Allah yang wajib kita beriman, yang wajib kita beriktikad, yang wajib kita kena tani di dalam diri kita. Sebelah sifat, 12 sifat dan sebelah sifat lagi akidah juga, tapi kita wajib kena tolak. Mana? Sebelah sifat daripada perkara wajib, satu wujud. Wujud apabila Tuhan istighna, wajib bagi Allah wujud. Maka wujud termasuk dalam sifat istighna. Dan yang kedua qidam, yang tiga baqa, yang keempat mukhalafatu ta'ala lil hawadith, yang kelima qiyamhu, yang keenam wahdaniyah. Dah. Lagi pula ni sifat ni dikatakan apa? Ialah daripada sifat istighna. Lagi pula apa dia? Daripadanya apa dia? Dulu kita kata setengah daripada sifat-sifat istighna lagi wujud qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamhu ta'ala bi nafsih. Lagi pula kita katanya apa lagi? Daripada wajib samuk, wajib basar, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Apa? Wujud qidam baqa mukhalafah ta'ala, qiyamuhu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. Lagi pula wujud samuk dan basar dan pula apa lagi? Samuk basar. Jadi berapa? Situ kita kata lapar. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu apa dia? Sebelah. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran dan kaunuhu sa'nitu mutakalliman kita kata. Kemudian di sebelah sifat ni wajib dikatakan sabit bagi Allah apabila bersifat dengan istighna. Dan mustahil bagi Allah sebelah juga. Mana? Al-adam lawainya al-wujud. Lawai al-qidam ialah al-huduh baru. Lawai dengan baqa ialah al-fana. Lawai mukhalafah ialah al-mumasalah. Sebelah bagi yang wajib, sebelah bagi mustahil, bagi yang haruh. Haruh bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengada akan mungkin, nak buat mungkin pun boleh, nak buat pun boleh, tak saya buat pun boleh. Maka di sini jadi campur semuanya. Jadi apa dia? Salasun wa ishruna
Dah. Aqidatan tubik semuanya 20 akidah. Nah, 20 akidah. Sebelah yang wajib, sebelah yang mustahil dan satu yang haram. Maka jadi 23. Semua ini dikatakan sifat istighna. Istighna wajib kita berpegang, wajib kita tolak dan wajib kita beriman juga satu dah. Dan pula apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan iftikar. Apa makna iftikar? Tuhan berhajat pada makhluk. Haidau. Yang makhluk semua berhajat dan bertupu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala wa antumul fuqara. Dan bermula kamu semua, hei makhluk-makhluk. Kamu manusia semua. Makhluk semua. Al-fuqara. Ialah orang yang berhajat kepada aku. Lepas tu Tuhan kata lagi dalam Quran Allahus Samad. Allah Ta'ala tepat tupuan. Tepat tupu semua makhluk. Tu Allahus Samad. Tuhan tepat tupu bagi semua makhluk. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan iftikar, maka lazim bagi Allah Ta'ala 18 sifat. 18 sifat, 9 kita tolak dan 9 kita pegang, 9 kita tanis, 9 kita pocok dalam hati dan 9 kita tolak. Mana 9 wajib? Apabila Allah Ta'ala iftikar, maka setengah daripada sifat iftikar ialah hayat. Tuhan kena hidup. Yang dua, Tuhan kena ada rain. Tuhan kena ada kuasa. Yang tiga, Tuhan kena ada iradat, kehendak dan sengelai. Yang keempat, Tuhan kena ada ilmu. Yang kelima, Tuhan kena ada hidup. Keadaan hidup Allah. Keadaan kudrat Allah. Keadaan Tuhan itu berkehendak. Keadaan Tuhan itu alim. Keadaan Tuhan saat itu mutakalliman, bercakap-cakap Allah Ta'ala dengan sifat perkataan. Dan 9 daripada mustahilat. Gawa? Sebut kata lawa bagi hayat ialah al-mautu. Tuhan mati. Mati Tuhan mustahil. Mustahil tak? Dia Tuhan tu mati nak kandak-kandak. Tuhan tu mati supaya orang ni. Dia mau ni kata debek. Orang perlu dia. Pasti dia mati duk sebing. Siapa yang nak kandak dia? Dia mati. Tak ada orang berkandak. Tak ada orang tupu sebab dia mati. Tak ada rain, tak ada apa. Dia sebut tak mati, rain pun tak ada, kandak pun tak ada. Perlu menoti, tak ada. Sebab tu dah di dalam kita ngaji sifat ni daripada sifat 20. Hayah ini satu syarat menepati nak sah sifat ma'ani yang ada di Allah daripada kudrat dan iradat dan ilmu. Nak sah kudrat, nak sah iradat, pasti kena ada hayah. Kan? Maka apabila di Allah Ta'ala tu mati, maka orang nak perlu Tuhan guana, berhajat nak Tuhan mati. Kemudian kita tahu lawai kudrat ialah al-ajzu lemah. Lawai bagi iradat yakni lupa ataupun lalai. Lawai daripada ilmu yakni jahil. Lawai daripada hidup yakni mati, keadaan Tuhan mati. Lawai daripada Tuhan, keadaan Tuhan itu yang kuasa. Keadaan Tuhan itu yang lemah. Lawai daripada keadaan Tuhan kanak, keadaan Tuhan yang digagah, dipaksai. Nah, ataupun keadaan Tuhan itu beraling dan ada ilmu, keadaan Tuhan itu yang jahil. Keadaan Tuhan itu bercakap-cakap, keadaan Tuhan itu yang tuli dan bisu. Maka 9 wajib kita berpegang. 9 ni akidah juga. Tapi wajib kita kena buat dalam hati kita. Kata ini tak boleh ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. 9 bagi yang wajib dan 9 bagi yang dawa. Yang haru, yang mustahil. 9 bagi wajib, 9 bagi mustahil. Maka akidah ni jadi apa? Semua jumlah akidah ni jadi. Jumlah akidah semua dah. Jumlah akidah jadi apa weh? Ialah 18 akidah. 18. Kemudian sabit bagi Rasul pula daripada kita faham Muhammadur Rasulullah. Nah, maka lazim bagi fak-fak Rasul ni bersifat ke? Ialah 9 sifat. 9 sifat, 9 akidah. 4 yang wajib kita kena beriman, kita tamat, kita tanil hati. Dan 4 kita tolak. Kena tahu tak? Tapi kena tolak. Apabila tahu, tolak. Apabila tahu, kita sepak tu baik. Mana yang 4 wajib bagi Rasul? Sebut kata Muhammadur Rasulullah, kita kena ikrar dengan lidah dan tasdik dengan hati. Kata Rasul ini satu utusan daripada Allah dan kita kena membenar tiap-tiap barang yang dibawa oleh Rasul. Di dalam Muhammadur Rasulullah ada yang wajib, ada yang mustahil. Akidah yang kita pegang wajib ialah 4. Yang pertama sidik, Rasul kena bersifat dengan benar. Rasul kena bersifat dengan kidik. Rasul kena bersifat dengan gawa, dengan boleh percaya. Rasul kena bersifat dengan kena menyampaikan benda hak tu Rasul siapa. Dan mustahil ni kita kena tolak. Kena berimeh, tapi kita berimeh tu kita tolak. Akidah juga tapi kita tolak. Di Rasul tak boleh bohong. Di Rasul tak boleh bodoh. Di Rasul tak boleh haru. Di Rasul tak boleh susukkan akan ilmu. Dan satu lagi harus bagi Rasul. Mana? Bersifat dengan sifat manusia yang tidak membawa pada kekurangan martabat mereka. Jadi 9 akidah pada Rasul. Kali kita kira ni. Hak ni berapa? Ni 23. Hak ni berapa? Ni 18. Hak ni berapa? Hak ni dah 9. Capur tengok dia berapa tika ni. Kita kata ni 23. 23 dengan 18 jadi berapa? Nah. 21. Nah. 21 capur 3 jadi 41. Capur pula dengan 9.
9 jadi 10 pun kosong. Macam apa ni? Jadi 50 akidah juga. 51. Jadi 50 akidah kat paling kat ni. Jadi 50 akidah juga. Nah, 23 lagi capur dengan 18. 18 lagi capur dengan 9. Jadi 50 akidah juga kalau capur ke segini. Nah, askat tu dulu. Kamar dikata, Wallahu a'lam. Buka ni sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni sikit dah. Ada pun makna qada yakni qada Allah, bukan qada hajat dak. Qada hajat kita memuahkan kita di dalam tandas tu qada hajat kita. Ni qada Allah. Apa makna qada Allah? Yakni pelulusan Allah, hukum Allah. Ada pun makna qada yakni makna kelulusan Allah dan hukum Allah. Iaitu makna qada, arti qada, maksud dengan qada ni kehendak Allah Taala akan segala asya, yakni segala perkara-perkara. Asya tu jamak daripada syai'un asya, gitu. Iaitu makna qada ni apa dia? Dah kehendak Allah akan segala asya, yakni segala perkara-perkara. Asya jamak daripada syai'un, yakni segala perkara Tuhan tu kehendak. Kehendak tu bila? Pada sedia kala lagi Tuhan kehendak. Yakni pada ilmu Allah. Ayat takdir sini gapo sedia kala? Azali. Tu badar pada atas sedia kala. Gapo kerana Allah Taala pada sedia kala? Azali. Pada azali, pada belum jadi langit bumi lagi, semua Tuhan penghukum siap-siap dah dalam ilmu dia. Pada azali tu Tuhan kehendak semua perkara dah. Bukan perkara hadut timur le muka bumi, di bawah hukuk langit, di atas muka bumi ni. Kata semua tu lepas daripada kehendak Allah dah. Maka semua itu dalam kehendak, dalam genggaman Allah, di dalam bicaraan Allah, di dalam keputusan Allah. Semua perkara ni di dalam keputusan Allah pada sedia pada azali lagi. Atas barang yang gapo yang ada segala asyak, di atas semua perkara yang ada daripada asyak daripada suatu itu, atas gapo dia? Pada masa yang setiasa. Nah, pada masa yang setiasa, atasnya di atas barang yang ada tu. Nah. Dia kata atas barang yang ada segala asyak itu, atasnya. Nah, atas gapo? Atas qada Allah Taala lah. Dah barang yang ada segala asyak tu ada semua. Hak ning besar, hak ning halu, ning langit 7 lapis, ning bumi 7 lapis, ning bukit dan buka. Ini atas qada Allah pada masa yang sentiasa. Semua itu di dalam qada dan Allah Taala. Qada Allah Taala sentiasa lagi dah. Makna kata bukan kata benda tu lepas daripada qada Allah, lepas daripada kana Allah dah. Semua benda tu di dalam sentiasa, duduk dalam qada Allah. Dan makna qada. Hasad ni makna kehendak, makna qada. Qada ni makna semua perkara di dalam kehendak Allah. Di kala apa? Sengelai Allah. Kerana Allah semua perkara pada sedia kala. Nah, adapun kalau kita kata iradat kerana Allah bukan pada sedia kala tu lain. Qada dengan iradat tu lain. Kadang-kadang iradat, kadang-kadang termasuk dengan qada. Kadang-kadang Tuhan kehendak serta Tuhan tu menghukumkan. Kadang-kadang iradat tu dengan maknanya, nah, dalam iradat tu serta Tuhan tu reda. Tuhan kehendak, Tuhan reda. Supaya Abu Bakar dia berimej. Tuhan kehendak. Lepas tu Abu Bakar berimej. Tuhan tu reda. Gitu. Kama dengan kehendak, iradat dengan masalah qada tu lain. Yakni qada Allah, yakni Tuhan buat keputusan semua perkara yang ada dah ni. Itu dalam kehendak Allah pada masa azali, pada masa sedia kala, pada ilmu Allah Taala. Adapun iradat, yakni makna Tuhan nak jadi satu perkara dengan selain Allah, bukan pada azali tapi kerana Allah Taala dah. Itu dia. Itu yang katanya, dan makna qadar mengada oleh Allah akan sesuatu atas wajah yang tertentu yang telah ia Allah kehendaki. Itu makna qadar. Adapun qada, yakni makna Tuhan mempeluluh, Tuhan tu kehendak, yakni Tuhan penghukum semua suatu perkara yang ada ini pada sedia kala dan pada azal. Itu makna qada. Dan qada ni makna apa? Mengada oleh Allah Taala. Tuhan mengada, Tuhan menimau akan sesuatu, sesuatu daripada makhluk itu. Sesuatu yakni daripada makhluk. Mengada atas wajah, atas jalan ni. Jalan ni mana? Yang tertentu. Nah, makna Tuhan mengada, Tuhan menimau akan sesuatu dari makhluk di atas wajah yang tertentu, yang tersakat, yang telah ia Allah kehendaki. Misalnya Tuhan nak buat apa? Nak buat kita. Nak buat orang ni. Tuhan buat.
Lepas Tuhan sakat, Tuhan tentu. Dia ni tubik dunia, jangan. Dia ni tubik dunia, tak comel noh. Dia ni tubik dunia, kaya. Dia ni tubik dunia, dia tesak. Lepas tu dia buat langit hang 7 lapis kerana ki Allah Taala di atas wajah yang tertentu. Demo ni tubik dunia, dia besar. Jadi orang besar, jadi orang kedebeh. Demo ni tubik pada dunia, oh lekehlah, hinalah, duit tak ada lah. Itu di atas takdirkan Allah. Apa takdir Allah? Yakni Tuhan mengada suatu perkara daripada mungkin makhluk ini di atas wajah yang tertentu siap-siap dah, yang tersakat daripada Allah. Kita tak sawak dia bila Tuhan takdir siap-siap dah. Tuhan takdir kita mai dunia sesak. Sesak kerja tarana sesak situ. Kamu dia Tuhan takdir kita sakat tai kita menimu kita di atas wajah tertentu nak kita tu jahil. Jahil ngaji tarana tu jahil tapi kena usaha. Demo ni ngaji aling sebab kerana ki Allah Taala menentu Allah Taala buatkan dia tu nak dia tu aling. Misalnya kita tahu nak uya ni aling, nak uya ni kedebay, nak uya ni mulia, nak uya ni sak. Itu takdir Allah Taala menimu sesuatu di atas jalan wajah yang tertentu kerana kinya kerana ki Allah. Dan setengah daripada yang dikhabarkan wajib kita percayakan azab kubur dan nikmatnya nikmat kubur. Ni setengah daripada akidah, setengah daripada perkara yang wajib kita beriman. Masalah akidah kau ni masuk di dalam bab ilmu usul jugalah, ilmu akidah juga. Dan setengah yang dikhabar, setengah daripada yang dikhabarkan, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah berita yang dikhabar ni apa dia? Wajib kita percayakan. Ni setengah daripada iman. Setengah daripada benda wajib kita beriman ke apa? Mempercayakan apa? Wajib kita percayakan azab kubur. Dan nikmatnya nikmat kubur. Lagu mana azab kubur? Dia ni duduk dalam kubur dia. Nikmat kubur mudah-mudah. Duduk dalam kubur dia tu, cerah suk mata man dia. Tu nikmat kubur tu. Sungguh kubur luahnya setara kan luah ni ya. Panjang 4 star. Luas tu ya. Tapi bagi orang yang amalan banyak di atas dunia, Allah Ta'ala kepada dia tu wasa cerahlah kubur dia. Lepas tu cerahlah kubur dia, suk mata mandai. Lepas tu Tuhan buka pula pintu kubur tu, nampak pergi pada syurga. Nampak sebab itulah Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Hei Allah, minta menjadilah kubur bagi si mati ni satu kebun daripada kebun syurga. Tuhan buka satu lubang, ya tengok lubang ni, gisuk sampai kepada syurga. Ada bidadari, nikmat-nikmat lah syurga bermacam. Tu satu gawa, satu nikmat. Adapun satu siksaan, siksaan dalam kubur mula-mula sekali soal muka nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka. Jawab talih muka nakir tengok tukak lepai nah. Celuk masuk 70 star dalam tanah. Tu azab hak mula-mula di dalam kubur ke? Malaikat muka nakir tanya, man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Wa man nabiyuka? Siapa nabi engkau? Jawab talih. Malaikat mik tukak pukul pai turun 70 hasta yang sebut warid daripada hadis. Tu azab hak mula-mula. Pas azab yang kedua jawab talih. Tuhan malaikat hantarkan ular mari. Nama Sujaul Aqrab. Ular matanya berapi la. Kamu tahu lah pakai ular besar tak besar, kalau jalan kaki tu sebulan. Bau nak lepas tak pakai ular. Lepas tu ular tu main ketik fok-fok hak duk dalam kubur hak tak awak amal, hak tak semaya, hak tak tinggal titah Allah, tinggalkan suruh Allah, maka ular tu main patut pau. Adulah sakit berbulan lah. Lepas bukan ketik sekali, pak. Ni orang panggil azab dalam kubur. Nikmat dalam kubur, orang yang beriman pada Allah Ta'ala, tengok lubang, nampak pada syurga. Kadang-kadang bidadari Allah tangan dia, kita pegang tali tangan dia, duk hubung tali tangan. Putus tali tangan ni. Bidadari pergi perak dah, hubung alik, khabar-khabar kemat. Itu dia panggil nikmat kubur yang wajib kita beriman. Ini setengah daripada warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Yakni wajib kita iktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyiksakan segala orang yang kafir dan musyrik dan fasik yang berdosa. Ni Allah Subhanahu wa taala menyiksa di dalam kubur akan orang kafir, yakni orang ingkar tentang Allah, dia tak sembahkan Allah. Dan musyrik, siapa dia musyrik? Yakni orang beribadat kepada Allah Ta'ala gatik, beribadat pada berhala gatik. Itu orang panggil kafir musyrikin. Ya ibadat Tuhan gatik, ya sembah pada lain pada Allah Ta'ala gatik. Sembah berhala gatik, sembah ke Allah Ta'ala gatik. Harap Tuhan gatik, harap pada berhala gatik. Itu orang musyrik. Dan fasik, apa fasik? Yakni orang kerja dosa besar. Seperti orang ni kerja dosa besar, makan riba, ataupun berzina, ataupun minum arak, ataupun buat zalim ke orang, ataupun bunuh orang, tu orang panggil fasik.
Maka demo ni orang panggil orang kafir, orang musyrik dan fasik yang berdosa ni. Tuhan wiga apa dia? Menyiksa. Menyiksa Allah segala orang yang kafir dan yang musyrik dan fasik yang berdosa dan memberi nikmat. Allah Ta'ala beri nikmat. Allah Ta'ala beri kesukaan. Bersedak-sedak orang duduk dalam kubur. Belum pada nak pergi pada mahsyar. Belum nak sampai pada syurga. Ada 2 dan lagi ni. Orang duduk dalam kubur ada 2 dan nak sampai syurga. Yang pertama mahsyar. Yang kedua titik sirat. Sebab mari pada kubur. Lepas kubur bakit. Bakit di kubur duduk pada mahsyar. Lepas bakit pada mahsyar. Simai amalan, kira amalan, hitung amalan syahadah. Amalan ya banyak kebajikan. Maka lepas ya pergi. Lakah tak titik sirat menuju pada syurga. Makna kata orang duduk di mahsyar. Ada 1 pong lagi kena lakah titik sirat. Dah. Tapi duduk dalam kubur tu pun Allah Ta'ala beri nikmat dah. Dan kesenangan bagi segala orang yang mukmin yang beramal amalan yang soleh. Kemudian daripada matinya mati yang mukmin. Sama ada ditanam di dalam kubur atau lain daripada kubur. Orang yang buat amal ngamolat. Orang mukmin buat amal yang soleh. Orang ni orang panggil Tuhan nikmat. Duduk dalam kubur tu seolah kata dia duk hubungkan tali tangan bidari. Dan dia duduk dalam kubur suk mata mana curahnya. Apabila muka nakir masuk nak godel dia, maya dia mau jadi rupa satu manusia. Muka nakir kau dulu, mu nak godel dia. Ni aku ni amalan dia ni, amalan semaya. Bawa muka nakir masuk lek khane. Maka amalan zakat mari. Muka nakir jangan godel. Aku ni amalan zakat dia ni. Tuhan bernikmat dia dah. Kesenangan dia dah di dalam kubur. Kecakkan nikmat-nikmat syurga satu kebun daripada kebun syurga. Sama ada orang beriman ni, hak mati di tanah. Tanah kubur macam kita kubur Pukhasak. Dan kubur Nayu Bakok, kubur ke mana-mana itulah. Sama ada orang beriman tu mati di tanah. Ataupun tak ada di tanah. Misalnya jatuh kapal. Pecah kapal. Kapal tu pecah sepuh di Malaysia tu pecah mati 200-300 orang. Lepas tu tak ada kubur tu. Lepas tu dia orang beriman. Dia beramal dengan Allah Ta'ala. Dia istighfar dengan Allah wa amal yang soleh. Lepas tu dia tak ada kubur. Tak ada kubur pun boleh mati. Tak ada perkuburan. Tak ada di tanah. Maka dia senang juga ketika tu. Walaupun kubur di tanah. Kata kalau kita tahu kubur tanah. Kita tahu kubur Pengkasak. Kubur Pondok Bok. Kubur Lek Kapung misalnya. Kita tahu kubur. Tapi orang ni mati tak kapal. Hacur kapal. Pecah kapal jatuh turun. Tak tahu tak banyak duduk mana. Maka orang ni kalau dia berimik dia senang. Tuhan beri kesenangan padanya. Walaupun kita tahu tak tapi kita baca kulhu dia sapalah kepada dia. Dah kan? Tu dia sama ada diperkuburkan ataupun tidak diperkubur di tanah ataupun tak di tanah. Dan diidafatkan siksa pada kubur kerana yang golik dikuburkan. Disiksakan masalah kubur tu dah. Masalah diisnadkan kepada orang yang berkubur. Lepas tu orang tak ada kubur supaya orang jahat misalnya mati, pecah kapal, mati kena bedil, lepas tu demo kerak-kerak banyak je, demo tabur tengah laut masalah. Orang ni jahat dah. Demo nak murid dia. Demo pun igat dia. Igat tu hiris lingo tak suku, pala tak suku, hati cicir, lepas tu tabur wikah nying makan, binatang makan. Lepas dia tak ada dikubur, lepas tu dia kena seksa, dia orang karut duduk atas dunia. Maka kena seksa supaya tu. Supaya orang beriman. Walaupun dia mati tak ada jasad, tak ada apa kubur, tak ada. Tapi dia beriman pada Allah. Mana senang juga dia. Tu dia buka ni sikit dah. Kamu dia kata wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit dah kita buat sikit dah. Tengah sabar sikit panas sejuk akhirat esok insya-Allah dah. Panas sini minta sejuk di akhirat daripada masyaduk wah de bawa bayangnya arash ilahi weh. Mudah-mudahan kita orang muda daruk berapa orang panggil syabun nasya'a fi ibadatillah, satu orang muda lagi pula rajin pada buat amal ibadat Tuhan kata, dan Nabi sebut dalam hadis orang ni boleh duk wah bayang orang muda tapi rajin ibadat. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, ni orang panggil sab'atun yazilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Tuhan akan dia duk buah teduhan, mana teduhan bayan dengan arash ilahi. Satunya daripada syabun nasya'a fi ibadatillah, orang muda rajin buat amal ibadat boleh duk buah bayang dengan arah weh. Masya-Allah dah kan. Bapak kita ni orang muda, lepas tu kalau rajin amal ibadat, rajin jemaah, rajin maya, rajin mengaji, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh duk buah bayang dengan arah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fihi an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah meriwayat oleh kami fihi ai fi kitab Ibn Sunni. Di dalam kitab Ibn Sunni juga. Meriwayat oleh kami fihi ai fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, berkata ia, dan sebeda ia Nabi sebeda tanah, ma min abdaini mutahabbaini fillah, tiada ada daripada dua orang hamba. Ma tu ma nafiah nah. Ma min abdin, tiada daripada dua orang hamba, tak ada daripada dua orang hamba, mutahabbaini, duk kasih saya gi mari. Amun kasih mungku kasih mung supaya si Khalid dengan si Umar kasih ke si Khalid kasih pada si Umar, duk satu ketika wak gulah Allah ke Umar pun wak pucuk jaha gulas maka Allah kepada Khalid. Kasih saya weh. Ma min abdaini mutahabbaini, tidak ada daripada dua orang hamba duk kasih saya gi mari. Kasih saya tu fillah, kerana Allah. Tu mana tu fillah, aili ajlillah, yakni semata-mata kerana Allah Taala weh. Yastaqbilu ahaduhuma, menyambutlah oleh salah seorang daripada kedua, menghadapilah salah satu daripada kedua ni sahibahu, akan taulang bagi ahadihima. Apabila dua orang ni kasih saya kerana Allah, Khalid saya ke Umar kerana Allah, bukan kerana nak benda dia, bukan kerana pun perayuk. Umar pun kasih Khalid bukan kerana pun perayuk, kata Khalid saat ni tu kasih Umar sebab Umar kaya. Tak. Umar kasih Khalid bukan sebab nak darah jangan pun tak juga, kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadapi kedua-dua, salah satu pada kedua, yastaqbilu ahaduhuma, menghadapi beradab ke salah satu daripada kedua ni, sahibahu, akan taulang bagi ahadihima. Jawab dak? Fa yusahifuhu, maka berjabak salehlah ia seorang, hu akan dia, akan ahaduhuma. Maka berjabak salehlah ia ahaduhuma saat ni, hu akan dia, akan sahibahu. Misalnya kita tahu Khalid ni Umar. Lepas tu kasih saya kerana Allah. Lepas tu menghadapi muka daripada salah satu pada dua, pakat beradab muka. Apabila beradab muka, maka mari berjabak saleh. Khalid dengan Umar pun berjabak saleh. Menghadapi salah satu kedua, akan sahihnya, akan sayangnya, akan taulanya. Misalnya Khalid berhadapkan muka kepada Umarnya, lepas pada tu berjabat saleh Khalid akan Umar. Lagu mana tengok? Fa yusalliyani 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila berjabat saleh saat itu selawat, Khalid pun selawat, Umar pun selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Umar pun selawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ketika berjabat saleh, maka kedua-dua tu selawat di atas Nabi. Lepas tu Nabi kata ana, illa lam yatafarraqa. Malaikat selawat di atas Nabi, malaikatnya tidak bercerai. Illa lam yatafarraqa, malaikat tidak bercerailah kedua-duanya, kedua al-muslimani. Tak bercerai, lagi pula tak bercerai, lagi pula tak becek, hatta tufara zunubuhuma, hingga diampunkan dosa bagi kedua-duanya, bagi abdai ini. Dah. Lama mana dua orang ni tak becek duk jabat saleh baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, jabat saleh. Lepas tu tanya khabar gimana ni? Selama mana dua orang ni tak bercerai, tak becek, maka selama telah diampunkan dosa-dosa bagi kedua, ma taqaddama minha, barang hingga diampunkan dosa bagi keduanya, ma taqaddama, yakni akan dosa, taqaddama yang telah terdululah ia dosa, minha daripadanya, daripada min zunubihima, dosa telah lalu daripada kedua, maka Tuhan pun ampun. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang terkamar dia pun Tuhan ampun juga. Besar weh, orang mukmin sama mukmin pergi jumpa kerana kasih saya, kerana Allah bagi kita klik ponok lagi masuk le balap jumpa si saya lah kerana Allah, bukan kerana demo jangok, bukan kerana demo berita banyak, bukan demo tumuk, demo kaya, dah semata kerana Allah. Maka mai jabat saleh, lepas tu selawat di atas Nabi. Maka selama mana kita tak becek, selama itulah Tuhan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan terkamar dia. Kamar dia kata wallahu alam dah. Sekadar tu dulu. Kita akhir 3 orang dah pian dah. Meh jok pian dah perlu 3 orang tadi boleh bagas dah. Dah. Lapik perut lu. Lepas tu minta tua si peluan ni dah. Gini minta sawi hujan tu dengan amin dah. Amin. Minta si pel tadi, si peluan, lepas tu tua tu minta tolong cara hab jaring-jaring si malam ni kita nak buat kerja dah. Mang bewa apa semua dah. Kalau ada patah dah boleh nak pergi beli. Lepas tu pian apa tak apa, 2-3 orang nak pergi beli tu beli kucing dah. Lepas tu waftek tu dah mau pergi dah waftek. Kau kita nanti siap parut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama yanbaghi. Allahumma amin wa sallim wa jamilna. Allahumma inna na'udzubika wa amin.
Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan walhamdulillah. Al-Fatiha. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allah. Tak boleh simpan quick luar weh deh.